Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toki puan yang ada kan kalau Kedah tu kan, sahabat-sahabat, sahabat-sahabiah sebab yang berada di talian pada malam ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kesyukuran, kenikmatan umur, kenikmatan taufik, kenikmatan hidayah dan berbagai-bagai kenikmatan. Yang kenikmatan itu juga sebenarnya Allah yang ajar kita untuk sebutkan semua. Kalaulah Allah tak ajar kita bagaimana nak sebutkan kenikmatan dan mensyukuri kenikmatan, barangkali kita tak pandai nak bersyukur, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak sebut. Nak sebut apa, nak puji Allah, tak tahu tuan-tuan. Tak tahu nak sebut belah mana, tak tahu nak cakap belah mana, tak tahu nak tarik belah mana. Tapi sebab Allah, sebab Nabi, sebab Allah pula utus Nabi SAW yang akhirnya mengajar untuk menjadi seorang manusia yang paling bersyukur. Walaupun seorang Nabi, solatnya bengkak kaki. Walaupun seorang Nabi, setiap kali solatnya itu, pada rukuknya, pada sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, di hujungnya akan wajib terselit padanya permintaan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fiqh mazhab Syafi'i sebut begitu. Nabi itu, kata Sayyidatina Aisyah dalam meriwayatkan solat Nabi, bila sahaja dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, yang sujudnya itu sama seperti ketika mana dia bangun, iaitulah ketika mana Nabi membaca 3 surah yang sangat panjang. Sujudnya itu seperti itu panjangnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam sujud itu setiap kali lantunan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, setiap kali lantunan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas itu Nabi akan selitkan padanya faghfirli Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ya Tuhan yang maha tinggi, faghfirli, ampunkan aku, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bahaskan sikit perkara ni tuan-tuan, iaitulah Nabi itu sebut tak pernah lebih daripada 11 kali. Adapun sujud yang panjang itu, yang lain itu adalah doa-doa yang Sayyidatina Aisyah juga menceritakan doa-doa sujud Nabi SAW. Banyaklah doa-doa itu. Cuma Nabi tak pernah lebih bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih faghfirli itu lebih daripada 11 kali. Tapi adakah kita tak boleh buat, tuan-tuan? Boleh. Jadi boleh lakukan lebih daripada 11. Cuma ulama ataupun mazhab Syafi'i sendiri tidak menggalakkan sebegitu. Lepas habis 11 tu doalah dengan doa-doa pengampunan dan sebagainya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu tak dapat kita syukur kecuali bila Nabi dan Allah sendiri yang mengajar kita. Dan tentulah kesyukuran yang paling besar adalah apabila diberikan kenikmatan kehidupan, tuan-tuan. Kehidupan yang mungkin hari ini kita nak bahas sedikit sebanyak tentang kejadian yang pasti akan kita alami. Setiap nyawa itu pasti akan mati. Tuan-tuan, jelas, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas Islam sangat menganjurkan umatnya ataupun kita manusia ini, tuan-tuan, ingat kepada kematian dengan maksud yang positif. Supaya kita sedar yang hidup ini sangat-sangat sekejap tempatnya. Jadi gunakan sebaiknya kehidupan itu. Wal asri, kita dah bahas, tuan-tuan. Buat kebajikan sebanyak-banyaknya. Jauhkan rasa malas dalam diri, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang malas itu merupakan suatu jihad apabila kita melawannya. Ataupun jangan tunggu perkara ajaib yang turun daripada langit. Tak perlu, tuan-tuan. Jangan leka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bahkan khutbah Jumaat pun menyebutkan tentang perkara yang sama. Jangan leka, jangan sekian. Tetap juga ada orang yang duk main phone ketika mana khutbah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana tiada ataupun kurang keyakinan ataupun kurang peringatan tentang kematian. Nak main-main, tuan-tuan. Maut kalau datang, kematian kalau datang, dia tak pernah main-main. Kita duk main-main, maut datang tak pernah main-main, tuan-tuan. Sampai tahap seorang penyair sebut namanya Syauqi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwar bittaqwa innaka la tadri idza hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata fi ghairi illatin. Tuan-tuan ingat kata beliau, syair beliau, tuan-tuan? Persiapkan diri, kata beliau. Siapkan diri dengan takwa, iaitulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang bagaimana? Takut iaitulah mematuhi segala perintah Allah, jauh daripada larangan Allah. Dua saja, tuan-tuan, takwa itu. Takwa, tuan-tuan, la tadri idza
Sebab kita takkan pernah tahu bila malam itu akan datang. Bila kematian itu akan datang, tuan-tuan. Biasa ataupun esoknya hidup ataupun tidak. Itu yang disebutkan dalam Syair Syauqi. Dah ada jaminan ke tuan-tuan yang kita ikut 5 hari? Esok kita hidup semuanya. Ada jaminan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kam min sahihin mata fi ghairi illatin, kata beliau. Berapa ramai orang yang soleh, berapa ramai orang yang sihat, sahihin yang sihat, mati tapi matinya itu tanpa sebab. Kadang benda ringan je tuan-tuan. Nyamuk, denggi. Bilik air tuan-tuan, semut, sebab takut kena semut, tergelincir. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang balik pergi kerja, orang yang pergi kerja naik motor, baliknya naik keranda. Sebabnya boleh jadi macam-macam. Tapi semuanya itu satu, iaitulah kematian. Dia macam kelapa, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelapa tua jatuh ke bawah. Kalau kelapa muda pun dia jatuh ke bawah. Semua ke bawah, tuan-tuan. Jatuh ke bawah. Manusia ni tuan-tuan, itulah jasadnya kita ini, tuan-tuan. Duduknya kita ini adalah untuk menuju kepada kematian. Mati datang jemput bayi. Mati itu datang menjemput anak-anak. Mati itu datang menjemput remaja. Mati itu datang menjemput orang tua sekalipun. Jadi jangan sebab muda, jadi rasa masih lama nak mati. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah satu perkara yang takkan boleh kita bersiap. Tiba-tiba sekejap nak mati dah. Tak boleh, tuan-tuan. Allah sampai tahap beri peringatan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Sungguh maut yang kamu lari, yang nak lari, maut yang kita rasa nak lari daripada kematian itu, tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kematian yang kamu takutkan sangat itu pasti akan datang jemput juga kamu. Datangnya memang tak pernah diharapkan kematian ni, tuan-tuan. Tapi sekali dia datang, tak ada pintu yang boleh kita buka untuk lari. Tak boleh, tuan-tuan. Kematian tak pernah kita undang, tuan-tuan. Tapi sekali dia datang ketuk pintu kita, tuan-tuan, apa yang boleh menyebabkan kita tahan pintu tersebut? Kematian adalah sebuah tanda seru dalam kehidupan. Cuma apa yang buat orang takut mati ni, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Mungkin sebab dia tak tahu kehidupan selepas mati. Kubur tu gelap, akhirat gelap. Jangan matilah. Boleh jadi, tuan-tuan, sebab bayangan-bayangan dosa dia. Bahkan ketawa dengan dosa-dosa dia, tuan-tuan. Ketawa atas tumpukan-tumpukan dosa dia. Sampai tahap dosanya itu menyebabkan dia rasa kematian ni adalah penghujung segalanya. Jadi dia takut dengan kematian. Apa pun alasan itu, tuan-tuan, tetap juga dia tak boleh lari daripada kematian. Sampai Allah sebut Subhanahu wa ta'ala. Tak ingat ke Allah sebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? A'inna ma takunu yudrikumul maut walau kuntu fi burujin musyayyadah. Kat mana sahaja kita berada, kamu berada, korang berada, kami berada, tuan-tuan. Kat mana sahaja kamu berada, dalam benteng yang paling kukuh sekalipun, maut itu pasti akan menembusi dan menjemput. Cuma persoalan paling besar adalah macam manakah kematian itu datang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana akhir kehidupan dunia, kematianlah. Dalam berhadapan, ketika mana berhadapan sakaratul maut, maka di situ ulama sebut terbahagilah manusia itu dalam dua bahagian yang paling besar. Iaitulah yang pertamanya husnul khatimah. Sehinggalah tahap sampai ketika mana dipisahkan roh dan jasad itu, tuan-tuan. Baiknya kematian itu, terkadang dia sempat menyampaikan wasiat-wasiat, pesanan-pesanan kepada orang ramai ketika itu, tuan-tuan. Pesanan-pesanan yang baik sebelum kematian. Kadang-kadang sempat azan sebelum kematian. Kadang-kadang mati ketika mana baca Al-Quran. Sehinggalah Imam Al-Bukhari sebut, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah ini bercerita tentang Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW menghadapi sakaratul maut. Saya rasa semua tahu kisah. Nabi SAW ketika mana kematian.
beliau sampai tahap mencelupkan tangannya di dalam sebuah bejana yang disebut sebagai bejana kulit, tuan-tuan. Bejana mangkuk yang diperbuat daripada kulit. Nabi celupkan tangan beliau ke dalam air tersebut. Lalu air itu diusapkan ke wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut, tuan-tuan? Hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan saya dalam hadapi sakaratul maut. Tuan-tuan. Beliau juga sampai sebut sakitnya sakaratul maut itu sama dengan 300 tusukan pedang. Ya Allah. Tuan-tuan, sakit. Tapi sakit itu, adakah sakit yang perlu kita takut? Tak, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kesakitan yang Nabi sebut itu merupakan kesakitan yang perlu ditakuti oleh manusia? Tak. Sebab roh orang beriman bila selesai dicabut, kata Nabi SAW, dia akan sebut kepada orang keliling yang berada yang berada ketika itu, yang menguruskan jenazah di ketika itu, yang mengkafankan jenazah dia, yang solat, yang usung jenazah dia, supaya cepat-cepat masukkan dia ke dalam kubur, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, mak ayah kita, datuk nenek kita yang kita rasa kematian dia sangat soleh, dan inilah suasana dia. Selesai sahaja dicabut roh dia itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qaddimuni, kata dia. Kata roh itu, tuan-tuan. Kata roh kita, tuan-tuan, mudah-mudahan begitu. Apa kata mereka? Cepatkan aku. Mela, cepat nak bawa, cepatlah cepat nak bawa, cepat nak bawa. Tuan-tuan, ini roh orang beriman. Rohnya itu, tuan-tuan, dia follow up. Dia tahu cerita apa yang berlaku ketika itu. Dia follow up habis. Tengok semua sekali, tuan-tuan. Kalau dalam Facebook tu dia letak bukan setakat follow, tuan-tuan, dia buat favourite kan. Kesukaan dalam Facebook tu. Jadi setiap kali buka Facebook, dia punya post yang nombor 1. Sampai tahap begitu, tuan-tuan. Roh kita mengikuti kisah jasad dia ketika itu. Sebab dia tahu proses soalan mungkar dan nakir menunggu jasad masuk kubur dulu. Sebab dia tahu proses, tuan-tuan, proses selepas itu. Dia nak masuk, dia nak menunggu selepas proses-proses selepas itu, dia kena jumpa dulu malaikat mungkar dan nakir. Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika itu, roh dah keluar daripada badan. Dan roh dah tahu dah kat mana tempat dia nak duduk dah tu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Roh dah dimaklumkan kenikmatan yang dia dapat, dan dia sangat menunggu-nunggu kenikmatan tersebut. Bermula daripada roh keluar, tuan-tuan. Roh keluar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh sekian ramai malaikat, kata Nabi SAW. Sehingga malaikat itu beratur daripada bumi hinggalah ke langit dunia. Punya ramai yang sambut, tuan-tuan. Sehinggalah menjejaki ke langit. Diangkat melalui malaikat-malaikat tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sahaja di langit pertama. Maka diketuk pintu langit pertama, iaitulah malaikat yang membawa roh tersebut mengetuk pintu langit tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tersebut mengetuk pintu langit pertama. Penjaga pintu malaikat itu pun duk kata, siapa ni? Wanginya bau orang yang kamu bawa hari ni. Tuan-tuan, malaikat belum buka pintu dalam hadis tersebut. Tetapi bauan wangi itu telah sampai ke dalam langit yang pertama. Iaitulah orang yang meninggal dalam keadaan beramal saleh, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, macam orang ramai duk Assalamualaikum, begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang, kata malaikat-malaikat bila kita masuk langit pertama, tuan-tuan. Selamat datang menuju kepada Allah yang Allah itu sentiasa mengasihi, merahmati kamu. Kemudian, tuan-tuan, masuk ke langit kedua. Masuk ke langit ketiga. Disambut ke semua oleh penduduk-penduduk langit ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah langit terakhir. Dan ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawa semula turun. Tapi di dunia, tuan-tuan, keluarga duk nangis. Nangis ke atas jasad yang telah ditinggalkan roh. Jiran menangis, kawan-kawan menangis rasa kehilangan. Orang yang meninggal dunia ni, tuan-tuan,
Dia dengan amal yang baik pula tu dia bawa, tuan-tuan. Bumi dah seronok lain macam. Diangkat ke langit, kembali semula ke dunia, menunggu proses-proses pengebumian. Masa balik ke dunia itulah disebut oleh Nabi SAW, qaddimuni, qaddimuni, katanya roh itu akan menyebut begitu. Cepatlah, cepatlah. Cepatlah segerakanlah urusan pengebumian aku. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia sudah disambut. Dia dah tahu kedudukan dia. Dia dah nampak apa yang lebih baik daripada dunia, tuan-tuan. Buat apa dia nak tunggu lama-lama? Sementara nak tunggu soalan-soalan bocor malaikat, kemudian nak kejar nikmat dah. Dia dah tahu soalan bocor, dia nak lalu je. Dia datang nak fikir apa. Macam orang dah baca buku, tuan-tuan. Dah habis hafalan buku masuk PC. Dia tak rasa apa dah, tuan-tuan. Tak rasa takut. Nak jumpa malaikat, cepat-cepatlah nak jumpa malaikat ni, nak jawab soalan dah, nak masuk dalam. Nak kejar nikmat. Itu kematian seorang mukmin. Dan semua itu, tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, yang ditunggu oleh beriman adalah nak dapat semua itu, mestilah tinggal dulu masuk dalam lahat, barulah bermula soalan bukan akhir dalam kenikmatan. Sebab itulah qaddimun, nak cepat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang maksiat, tuan-tuan yang dimulakan Allah, Nabi kata akan dibawa roh itu sampai ke pintu langit. Hei, siapa orang yang datang ni, kata malaikat. Yang merosakkan suasana ini, kata malaikat. Yang membusukkan keadaan hari ini, tuan, malaikat kata. Busuk sangat, kata malaikat. Sehinggalah apabila diketuk langit pertama tu, tuan-tuan, langit itu sudah terbau bauan busuk dan langit ataupun malaikat yang menjaga langit ketika itu tidak mahu mengotori langit pertama dan tidak mahu membuka pintu langit. Turunlah mereka ini kepada dunia semula, tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah jiwa yang bermaksiat itu, turun semula ke atas bumi, tuan-tuan, dan dia pun tahu dah nasib dia. Maka dia akan follow up dia punya jasadnya juga, tuan-tuan. Tengok siapa yang usung, siapa yang datang, ada tak orang baik yang boleh membacakan, yang boleh menambah amalnya, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Ada tak amalan-amalan sedekah yang dibuat. Dicari semua, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perkataannya berbeza. Ditanya nak bawa ke mana? Balikkanlah semula dunia. Rabbana, apa tu? Allahumma salli Muhammad dalam surah Sejadah tu kan, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke atas dunia, namin awak baik. Tuan, izan, kematian bagi orang beriman adalah tempat bermulanya kebahagiaan yang sebenar. Dengan syarat kepastian meninggalnya itu mestilah dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak ke kita jadi orang yang Nabi rindu, tuan-tuan? Masuk dalam kematian, alam kematian, Nabi duk rindu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Mus'ab sebagai contoh, Mus'ab bin Umair kan. Tuan-tuan, Mus'ab ni orang yang paling kaya zaman beliau. Orang yang paling kaya zaman muda, tu zaman beliau. Sebelum zaman keislaman, tuan-tuan, di Mekah. Tiada pemuda yang lebih kaya daripada Mus'ab bin Umair. Kalau tuan-tuan pernah dengar, baju dia sangat mewah, tuan-tuan. Bahkan beliau ini disebut sebagai seorang yang tak pernah lebih dimanjakan berbanding orang lain. Dia paling manja. Pakaiannya Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, tak pernah sama dengan pakaian remaja lain ketika itu. Pada zaman tersebut. Bahkan yang paling dahsyatnya, perfume, wangian-wangian yang beliau gunakan tidak pernah sama dengan wangian orang lain ketika itu. Sehinggalah orang ramai ketika itu, tuan-tuan, sehinggalah ketika mana Sayyidina Mus'ab bin Umair ini melalui satu-satu tempat, orang-orang akan tahu yang ini yang lalu tadi adalah Mus'ab bin Umair kerana bauan wanginya itu yang berbeza daripada orang lain. Tuan, kemudian datanglah cahaya cinta kepada Nabi dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bersaksi cinta kepada Nabi, bersaksi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau masuk Islam. Apa yang jadi bila beliau masuk Islam, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Tuan-tuan, bila masuk sahaja Islam, apa yang ibu bapanya kata, aku takkan bagi 1% pun harta aku terhadap kepada engkau. Jadi terus, tuan-tuan, Mus'ab terus miskin, sedangkan dia ada satu kenikmatan yang paling besar di atas dunia, tuan-tuan. Paling hebat. Lebih hebat daripada raja-raja. Tuan-tuan tengok.
tapi dipilihnya juga jalan yang susah, jalan Nabi SAW. Sehinggalah sampai satu tahap di perang Uhud, tuan-tuan. Ketika mana perang Uhud, tuan-tuan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Mus'ab ini wafat di perang Uhud, Allah selamat, syahid di perang Uhud. Orang ramai duk cakap, oh Nabi dah wafat, Nabi dah wafat, sebab Mus'ab ni muka dah hampir sama dengan Nabi SAW. Ketika dengar begitu, tuan-tuan, Nabi SAW bangun bukan sebab ucar kacirnya umat Islam ketika itu kerana dengar nama Nabi Muhammad wafat, tak, tuan-tuan. Bangunnya beliau kerana mendengar nama Mus'ab, datang beliau kepada jasad Mus'ab radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ambil selendang kain yang ada di tubuh beliau ketika itu, Nabi sangkutkan tubuh beliau, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi letakkan kain tersebut, maka kata Nabi SAW, Nabi ketika itu menangis, tuan-tuan. Nabi kata, dulu kau hidup dalam keadaan semuanya berbeza kerana kekayaan kau, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tetapi di hari kematian kewafatan kau, engkau gugur di perang Uhud, dan ketika ini hanya boleh menutup muka sahaja. Bila ditarik muka nampaklah bila ditarik kain itu ke muka nampaklah kakinya, bila ditarik ke kaki nampaklah muka dan dada. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kematian ni, tuan-tuan, dia kerinduan yang Nabi nak rindu buat baik dan sebagainya. Sebab itulah sampai Nabi ni ajar bab kematian ni banyak, tuan-tuan. Sampai tahap Nabi ajar tentang doa, Allahumma, kan doa selamat kan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami, bukan sekadar ringankan sakit, tuan-tuan, tapi ringan itu supaya sakit itu nanti dilupakan sekejap. Rasa sakit tu sekejap je, sebab lupa lepas tu ada kenikmatan yang sangat manis begitu, yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ulama sebut, tuan-tuan, banyak cerita pasal kematian, iaitulah mata sebagai contohnya disebut sebagai mata. Mata adalah tempat terakhir yang boleh digerakkan apabila roh itu dicabut, dan mata dunia itu mampu melihat roh itu ditarik, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada yang kadang ikut roh itu keluar daripada jasad tu, ikut matanya itu, tuan-tuan, sebab tengok roh masing-masing. Adapun golongan terbesar yang kedua adalah golongan su'ul khatimah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, buruk penghabisannya, kata Nabi SAW. Teruk penghabisannya, tuan-tuan. Malaikat Israel datang dalam keadaan dahlah disesakkan nafasnya ketika mana dunia, dan sesak nafas itu memang dirasakan sebelum kematian, dan ketika mana kematian, sakit nafas itu pun diberatkan kematian, seluruh kesenangan-kesenangan yang ada, seluruh kesakitan yang ada di dunia itu ditambah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sakit cabutnya dipisahkan roh daripada jasad. Sakit kematian, tuan-tuan. Bahkan kematiannya pun saya sebut tadi dah ditolak oleh langit, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat punya benci dengan orang ni, dia tarik dengan bengis, datang dengan bengis, tarik dengan bengis, pergi dengan bengis. Datang naik langit dengan bengis, naik ke atas, orang kata bau busuk, diturunkan dengan bengis, iaitu dah dicampakkan ke bawah, tuan-tuan. Su'ul khatimah. Kan Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kematian. Kan Nabi ketika mana nak wafat, Nabi kata, yang datang pada aku hari ini adalah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Siapa, tuan-tuan? Israel. Israel boleh berubah dengan dua keadaan, husnul khatim, su'ul khatim. Kata Nabi SAW, yang datang pada aku hari ini adalah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Iaitulah masa itu Israel datang, tuan-tuan. Dibisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nabi kata, hari ini dah datang dah orang yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia aku hari ini, yang pisahkan dengan apa yang kita cintai, kata Nabi SAW. Wahuwa malaikatul maut, wahia malaikatul maut, dan dia adalah malaikat maut. Diceritakan pada Fatimah ketika itu, tuan-tuan. Cuma masalahnya adalah jasad yang telah ditinggalkan ruh ini, tuan-tuan, itulah yang dikerumuni oleh orang-orang yang rasa kehilangan, menangisi jasad-jasad yang telah kosong daripada roh.
Sedangkan ketika mana ada roh di jasadnya itu tuan-tuan, kita tidak menghormati, tidak menghargai, iaitulah menghargai dengan membawa kepada ketakwaan. Bukan hargai dunia tuan-tuan. Hargai dunia satu tempat, tapi ada satu tempat hargai yang paling hebat tuan-tuan. Hargai untuk membawa kepada ketakwaan. Bila bawa hargai kepada ketakwaan, ketahuilah kematiannya itu menyebabkan kita rasa tenang dan syukur. Tuan yang dimulakan Allah. Kenapa kita menangisi jasad yang terlalu teruk? Dia rindu betul. Rindu keadaan dunia. Tapi adakah tenang hati kita? Tak, tuan-tuan. Tenang hati bila beliau bawa kita kepada tempat yang baik dan kita bawa beliau kepada tempat yang baik. Dan itu adalah satu tangisan ketakwaan, satu tangisan kerinduan kepada alam akhirat. Dan itulah orang yang merindui, kata Nabi SAW, orang yang merindui itu pun akan duduk tempat yang sama seperti orang yang merindui. Wah, diuruslah jasad selepas daripada itu. Dimandikan dengan yang sepatut. Dikafankan dengan lapisan-lapisan 3, 7, 5 sebagainya tuan-tuan. Diangkat oleh 2, 3 orang masuk ke dalam liang lahat. Dipaksa mencium tanah tuan-tuan. Sehinggalah mendengar bunyi seripa yang ataupun terompah yang terakhir, kata Nabi SAW, maka datanglah malaikat sekadar untuk bertanya 5 soalan sahaja. Kubur tuan-tuan, 5 soalan sahaja berbanding akhirat beratus ribu soalan untuk satu individu. Sehingga Allah sendiri pun sibuk, bukan sibuk dah, Allah sendiri pun datang bertanyakan soalan-soalan ketika itu. Tuan-tuan boleh bayang betapa lamanya keadaan di mahsyar. Berbanding kubur 5 soalan tuan-tuan. Yang kesemua soalan itu dapat dijawab dengan amalan kita, maka kata Nabi SAW, orang yang dapat jawab soalan 5 itu seperti yang kita ceritakan tadi, kata Nabi SAW, dia akan jadi seperti pengantin-pengantin yang disambut secara besar-besaran. Adapun azab kubur itu benar, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Zaid bin Sabit ketika itu dengan Rasulullah SAW pernah duduk di kebun, satu kebun yang kebun Bani Najjar. Rasulullah tuan-tuan, dia tengah duduk atas keldai ketika itu. Tengah duduk, tiba-tiba keldai itu duduk terkejut tuan-tuan, meronta, terkejut, melompat, hampir jatuh Nabi SAW. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada kubur lama. Ada riwayat sebut ada 4-5 kubur lama di situ tempat mereka duduk itu. Sampai tahap Nabi SAW tanya tuan-tuan, ni kubur siapa? Kami tak tahu, kata para sahabat. Kenapa? Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, penghuni ini sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah azab kubur itu. Penghuni ini sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah, kata Nabi SAW, kalaulah aku dibenarkan memohon supaya kalian dengar seperti apa yang aku dengar. Kalaulah kalian mampu dan kuat untuk mendengar apa yang aku dengar tentang azab kubur ni, pasti saya akan mohon dan minta sebegitu untuk diberi kepada kalian. Wah, tengok. Siapa yang dengar azab kubur, confirm rasa taubat dah. Sebab Nabi kata takkan mampu. Teruk sangat azab kubur dah. Tapi takkan ada manusia yang mampu tahan mendengar, kata Nabi SAW. Mereka, kata Nabi SAW, kubur tadi, mereka sedang disiksa. Siapa pun yang mati, walaupun jasadnya hancur, pasti akan dapati perkara yang sama. Alladhi ansha'aha awwala marrah, kan? Allah yang ciptakan makhluk ni awal-awal, mesti lagi mudah nak cipta kali kedua. Sampai sahabat tuan-tuan punya selalu diingatkan kematian ni tuan-tuan, yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap Nabi ni, apa jadi lepas kematian? Apa jadi lepas kematian? Mereka ni selalu bertanya tuan-tuan. Duduk mana roh tu, duduk mana? Dan menyebabkan kerahmatan atau keilmuan. Soalan-soalan itu menjadi keilmuan untuk kita semua. Duduk mana roh itu pada pengakhirannya, dan inilah penghabisan keilmuan kita pada roh. Kata Nabi SAW, a'la illiyin satu. Ada orang yang duduknya tempat tinggi betul. Iaitulah para Nabi, para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim tuan-tuan duduk langit 7 sebab dia antara Nabi yang paling banyak ujian dia, yang paling besar dan paling besar pahala dia. Sebab dia yang bina Kaabah. Sampai sekarang orang tawaf tuan-tuan. Itu antara kelebihan Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi duduk lagi tinggi daripada Nabi Ibrahim. Kemudian ada yang diumpamakan seperti burung, kata Nabi SAW. Burung-burung hijau yang terbang di dalam kebun syurga. Siapa ni tuan-tuan? Para syuhada.
Tapi dalam ramai-ramai syahid ni tuan-tuan, ada yang ditahan di pintu kebun syurga. Nabi pernah ditanya tuan-tuan demikian Allah SWT, ya Rasulullah, kalau aku masuk medan perang kan, bela agama, syahid kemudiannya, adakah aku yang akan masuk ke syurga? Kata Nabi, ya masuk syurga. Kecuali kata Nabi SAW, kecuali jika kamu ada hutang, maka kamu akan ditahan sehingga selesai hutang. Dan tuan-tuan demikian Allah SWT, ada roh yang kena tahan di bumi, seperti yang kita sebut tadi, su'ul khatimah, dicampakkan semula ke atas bumi. Dan mereka ini, ketahuilah, mereka ini tahu benar tuan-tuan, yang mereka ini duduk dalam kubur selepas mana ataupun selepas ditanya oleh malaikat itu, mereka akan diazab dengan azab yang sangat besar. Orang yang banyak berusaha besarnya meninggal sebelum mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kami orang yang mampu bertaubat dan sentiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang yang sempat bertaubat sebelum kematian kami ya Allah. Jadikan kami orang yang sentiasa mendapat syafaat dan kasih-Mu ya Allah. Sentiasa mendapat pandangan-pandangan kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tazkirah malam ini. Semoga roh kita dibawa ke langit pertama dalam keadaan wangi dan malaikat penjaga langit akan membuka pintu sambil memuji-muji roh si mati hinggalah ke langit ketujuh. InsyaAllah Ustaz, kita doa semoga kita antara yang terpilih lah. Jadi terima kasih Ustaz atas tazkirah yang menarik malam ni. Baik. Meremang mulu romo Ustaz. Mungkin jadi peringatan saya juga. Itulah Ustaz. Memang terkesan. Dan terima kasih kepada para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Jadi selepas ini insyaAllah kita doakan semoga Ustaz terus sihat supaya dapat bersama-sama kita lagi untuk sesi yang seterusnya dengan lebih banyak lagi perkongsian yang kita akan perolehi. Jadi untuk slot ni saya memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan sepanjang majlis. Yang baik datang dari Allah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Sebelum berpisah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Ustaz. Banyak-banyak untuk memberi pelajaran kepada diri saya terutamanya. Jadi kita takut majlis kita dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ros. Terima kasih Kak sudi bersama-sama.